Tersebutlah kisah seorang puteri, Levisions Feligen nama diberi. Cantik dan cerdas, orangnya peramah, murid tahun 5 di SK Senmat. Itulah pengenalan diri saya. Hobi saya ialah bermain bola baling. Saya juga gemar menyanyi dan melakukan aktiviti lasak. Saya merupakan anak kedua dari 4 orang adik-beradik. Bulan dan bintang menjadi saksi ikatan janji kita berdua. Teruja rasa ingin berkongsi ulasan buku untuk semua. Hari ini saya akan mengulas tentang sebuah buku yang bertajuk Bagai Pokok yang Tidak Berbuah. Buku ini merupakan hasil tulisan Siti Nur Hadiah Zakaria dan diterbitkan oleh Anugerah Publications. Buku ini mengandungi 23 muka surat. Buku ini berkisarkan tentang seorang murid yang bernama Kamila. Kamila sangat disayangi oleh guru-guru yang mengajarnya. Akan tetapi, ada juga rakan-rakan Kamila tidak suka dengan sikap Kamila. Kenapa pula tu? Jom dengarkan kisah selanjutnya. Pagi itu, Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Wawasan gamat seketika apabila ada seorang murid pingsan semasa perhimpunan sekolah. Murid itu bernama Kamila. Cikgu Hasanah membawa Kamila ke bilik rehat. Dia meminta rakan sekelas Kamila untuk menjaganya. Akan tetapi, semua rakan sekelasnya seakan tak acuh dengan permintaan Cikgu Hasanah. Akhirnya, Farahim, ketua kelas 6 wajah menjaga Kamila. Kenapa rakan-rakan sekelas Kamila tidak berapa suka dengan Kamila? Begini ceritanya. Kamila terkenal sebagai seorang murid yang pandai dan amat disukai oleh guru-gurunya. Akan tetapi sikap Kamila yang mementingkan diri menyebabkan dia tidak disukai oleh rakan-rakannya. Sebagai contohnya, walaupun Farahim sudah menjaga Kamila di bilik sakit, Kamila tetap tidak mahu mengajar Farahim matematik. Betul-betul tak mengenal budi, kan? Walaupun terasa dengan perbuatan Kamila, Farahim tetap memendam dalam hati dan tidak membenci Kamila. Bagus betul lah si Farahim ni. Harapnya kita semua dapat menjadi seperti Farahim ni. Selepas sering ditolak oleh Kamila apabila disuruh mengajar matematik, Farahim akhirnya bertekad untuk mengambil kelas tuition bersama Cikgu Halim yang memang terkenal dengan kepakaran dalam subjek tersebut. Beberapa minggu kemudian, mereka menghadapi ujian pertengahan tahun pada minggu lepas. Semua murid 6 wajah merasakan bahwa soalan 7 amat suka untuk dijawab kerana guru matematik tersebut, Cikgu Dawiyah, belum mengajar topik tersebut. Kawan-kawan mesti nak tahu macam mana keputusan Kamila dan Farahim, kan? Minggu seterusnya, keputusan ujian pun dikeluarkan. Untuk subjek matematik, hanya Kamila yang mendapat 100%. Farahim dan rakan-rakannya lain pula hanya mendapat 98% sahaja. Mereka memberitahu bahawa Cikgu Dawiyah belum mengajarkan topik tersebut. Cikgu Dawiyah menafikan dia pernah mengajar topik tersebut kepada Kamila. Beliau mengamanahkan Kamila untuk menyampaikan ilmu itu kepada rakan sekelas
sekelasnya yang lain. Tapi Anda semua pun tahu kan bagaimana sikap Camilla? Camilla tertunduk malu. Dia dimarahi oleh Cikgu Dawiyah kerana loket ilmu. Dia diibaratkan oleh Cikgu Dawiyah bagai pokok yang tidak berbuah, yang bermaksud orang yang berilmu tapi tidak menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Camilla menangis terdesak-desak apabila dimarahi oleh cikgunya. Semenjak daripada itu, Camilla tidak loket untuk berkongsi ilmu dengan rakan-rakannya. Saya memilih buku cerita ini. Saya seakan dapat menyelami perasaan watak utama dalam cerita ini, yaitu Camilla dan Farahim. Saya adalah Farahim dalam buku cerita ini. Saya tidaklah sepandai Camilla, tapi berkat dan usaha saya akhirnya bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Camilla. Saya amat suka dengan sikap Farahim yang tidak cepat melenting dan terus berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang pandai. Saya harap saya dapat menjadi secekal Farahim dalam menimba ilmu. Saya harap kawan-kawan pun begitu ya. Selain itu, ilmu ini juga memberikan pengajaran yang amat berguna kepada saya dan rakan-rakan yang lain. Sepandai manapun jika kita tidak menyebarkan ilmu tersebut dan loket berkongsi, kita pasti akan dipulaukan. Pesanan dari guru kelas saya selalu ingat. Berilmu tanpa disiplin adalah ibarat mendayung tanpa dayung. Ingatlah ya, berkongsi ilmu tidak mengurangkan ilmu dalam diri kita. Sebaliknya, ianya akan menyebabkan kita lebih mudah faham. Kalau kita fikirkan, guru-guru kita setiap hari berkongsi ilmu dengan kita. Adakah Anda lihat guru kita semakin kurang ilmu atau sebaliknya? Fikirkanlah ya. Kelemahan buku cerita ini ialah tidak memberi grafik yang menarik dan kurang bergambar. Walaupun jalan cerita walau bagaimanapun jalan cerita buku yang menarik dapat menutup sisi lemah buku ini. Naratif berkenaan dua watak utama yang bertentangan personality ini seakan-akan watak yang digambarkan dalam cerita dongeng barat. Si baik akan mendapat balasan yang baik, dan si kurang baik akan menerima padanya, cuma cepat atau lambat sahaja. Akan tetapi sinar kejayaan pasti akan muncul dan membuat orang yang mengakui kesilapannya dan berubah ke arah yang lebih baik. Contohnya, Camilla yang berubah menjadi lebih baik menyebabkan beliau disayangi oleh guru-gurunya dan juga rakan-rakannya. Justru saya amat mengesyorkan kepada Anda untuk membaca buku ini. Sekian, terima kasih.